wa ta'ala, kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam suatu majlis yang sangat dicintai oleh Allah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu majlis bukan majlis nikah, majlis maulid, majlis maulidur rasul, dan juga majlis ilmu. Pernah satu hari Nabi berkata kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud. Nabi katakan kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kalau kamu duduk dalam suatu majlis, suatu program yang mana diajarkan ilmu Allah, diturunkan ilmu Allah, disebut-sebut akan nama Allah, walaupun kamu tak bawa pen," kata Nabi, walaupun kamu tak bawa buku, lebih baik daripada kamu membebaskan 1000 hamba sahaya. Tengok kelebihan majlis ilmu. Datang, duduk, dengar, sandok, tak buat apa-apa, buku tak bawa pen. Kata Nabi, lebih baik daripada membebaskan 1000 hamba sahaya. Itu yang bawa pen, yang bawa buku. Tapi bang, relax bang, abang-abang, pakcik-pakcik relax. Dia biasalah, saya pergi mana-mana surau, mana-mana masjid, yang bawa buku ni, bawa pen ni selalunya orang perempuan. Orang perempuan. Sebab kita orang lelaki, termasuk saya cakap di saya sendiri, kita orang lelaki tak bawa pen sebab kita keturunan Imam Syafi'i. Tak bawa pen ke bang? Abang Haji Din Asy-Syafi'i. Sekali dengar, ingat, lepas tu terus lupa. Itu kita lah tu. Tak apalah Ustaz, sekarang zaman dah canggih Ustaz. Tengok kami rekod ni, walaupun tak bawa pen kami rekod. Ada WhatsApp ni, kamu tulis dekat WhatsApp, bagus. Kalau yang ada tulis dekat WhatsApp, sebarkan. Kita kan banyak grup WhatsApp, grup membawang, grup mengunyit, menyawi. Sebarkan semuanya, semoga dapat manfaat. Sebab kita kadang-kadang nak ajar, kita nak mengajar orang tak ada ilmu Ustaz. Makcik nak ajar orang, makcik tak ada ilmu. Jadi makcik datang kuliah ilmu, dapat ilmu yang makcik dapat, makcik sebarkan. Sebarkan dekat Facebook lah, sebarkan dekat WhatsApp lah, sebarkan dekat Instagram lah, sebarkan dekat WeChat lah. Ada WeChat makcik? Budak-budak adalah WeChat, kita tak main WeChat ni. Jadi sebarkan supaya apa? Bila orang dengar, orang dapat tahu dan orang amalkan, selagi itu pahala kita akan berlangsung. Baik. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena dengan kelahiran Nabi kita junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah tiada. Nabi sudah tiada. Kerana Nabi akhir zaman dan penghujung segala nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang katakan dia nabi, maka jangan percaya. Nabi, antara kelebihan beliau, tengok sahaja wajahnya kita rasa tenang. Jadi kalau ada orang mengaku nabi zaman ini, tak payah pening-pening. Ustaz, saya pening lah Ustaz dengan kata ada orang mengaku nabi ni. Tak payah pening-pening. Tips dia senang je, tengok muka dia. Kalau tengok muka rasa tenang, mungkin boleh fikirlah. Tapi kalau tengok muka rasa nak tendang tuan-tuan, itu bukan nabi. Jadi nabi sudah tiada ni. Bila sudah tiada, macam mana kita nak mengimbau akan kisah Nabi? Bagaimana kita nak memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak lain tak bukan kita sambut hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita adakan pada malam ini. Ada orang kata bid'ah Ustaz, jangan sambut. Kita sambut Maulidur Rasul nak ingat Nabi. Ada tak orang sambut Maulidur Rasul dengan niat sebab nak kutuk Nabi? Ada tak? Tak ada. Semua niat nak ingat Nabi, nak datangkan balik semangat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini disebut dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jikalau kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nabi ni bila sebut tentang sunnah Nabi, nak hidup cara Nabi, Nabi bangun daripada tidur sehinggalah baginda pejam mata semula, itulah sunnah Nabi.
Nabi bangun daripada tidur sehinggalah tidur kembali. Itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kalau kita nak ikut sunnah Nabi satu persatu, saya ni ustaz terlalu mencintai Nabi, saya nak buat satu persatu sunnah Nabi, tak nak ketinggalan satu pun. Kita tak mampu. Tak mampu tuan-tuan. Tuan-tuan usaha macam mana pun tak mampu. Sebab apa? Sebab ada dua. Yang pertama, kita kekurangan masa. Orang muda apa? Bila orang muda dia banyak tenaga tetapi kurang masa, sibuk. Kekurangan masa. Yang kedua, kekangan kudrat. Masa banyak. Ustaz, saya dah pencen. Masanya banyak tapi kudrat tak membenarkan. Saya ustaz dulu muda-muda jalan ke surau berlari ustaz. Sekarang taklah ustaz, berlari naik motor je ustaz. Sebab apa? Tak larat, kudrat tak ada. Jadi masa kadang-kadang masanya ada, kudrat tak ada. Ada kudrat, masa tak ada. Jadi dua ini membataskan untuk membuat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata ulama kaji, ada 7 sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling kerap Nabi lakukan. Jadi tuan-tuan, paling kurang kalau tuan-tuan tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Jadi malam ni saya share, kongsi 7 sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling kerap Nabi lakukan. Kalau dapat buat lebih, alhamdulillah. Cuma kita buat sekadar yang mampu. Yang pertama kata ulama, antara sunnah yang paling kerap Nabi lakukan ialah Nabi sentiasa bangun bertahajud. Tahajud. Kita yang banyak terkejut. Lain tu bunyi macam sama, jut tu. Bunyi macam sama tapi lain. Tahajud dia bangun, dia ibadah. Terkejut dia bangun mungkin melatah. Ayo ya Allah, petih. Beza. Tahajud kalau bangun dapat pahala, terkejut tak dapat pahala. Jadi tahajud tuan-tuan. Kenapa kena tahajud ni? Sebab Allah janjikan bagi mereka yang tahajud 4 kelebihan. Ini bukan manusia yang janji. Kalau manusia yang berjanji, boleh dicapati, boleh ditepati. Okay? Kalau Nabi, Nabi pun tetap manusia. Ini Allah yang janji. Allah kata dalam surah Al-Isra, bermula ayat 79 sehinggalah ayat 80, Allah janjikan 4 kelebihan bagi orang yang bangun tahajud ni. Apa dia kak? Yang pertama, dia akan dipermudahkan urusan. Esok ada urusan banyak ni, nak pergi bank, nak uruskan urusan anak ni, banyak urusan. Malam ni bangun tahajud. Betul ke? Cuba dulu. Betul ke ni? Cuba dulu. Tak cuba mana tahu. Yang pertama. Yang kedua, orang yang jaga tahajud akan diangkat darjat, dinaikkan pangkat. Bahasa mudah dia. Sonok tak akak dengan abang naik pangkat? Sonok lah. Macam kita selalu kan, selalu balik rumah muka monyok. Balik rumah muka monyok. Asal monyok balik rumah lah tu. Balik rumah muka monyok. Isi tanya, bang kenapa bang? Monyok je. Kerja, stres, jam, jalan banyak. Satu hari balik muka ceria. Bang ceria semacam tengok muka selalu monyok je, muncung je. Ini ceria lain macam. Kenapa? Abang baru dinaikkan pangkat. Ya Allah, betul ke bang? Betul. Jom ke Tesco bang, kata dia. Mana apa ceria? Naik pangkat. Oh, naik pangkat seronok. Isi dengar naik pangkat seronok. Itu naik pangkat. Naik pangkat di sisi manusia dan di dunia. Macam mana nak naik pangkat di akhirat? Jawapannya ialah jaga solat tahajud. Bangun bertahajud. Kena 4 rakaat ke ustaz? Kena 6 ke? Tidak, 2 pun sudah membadai. Lebih alhamdulillah. Dia yang penting istiqamah. Saya nak buat lebih ustaz, nak buat 8, tak ada masalah. Tetapi yang lebih power istiqamah. Al-istiqamah khairum min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi biar 2 rakaat tapi hari-hari bangun. Itu yang kedua, dinaikkan pangkat.
Yang ketiga, diberikan jalan keluar kalau ada masalah. Kita ni manusia, ibu dan ayah, bila sebut manusia, dia akan ada masalah. Kalau orang kata, Ustaz, saya bukan nak sembang, Ustaz, dah hidup 60 tahun, Ustaz, tak pernah ada masalah. Cuba tengok balik, datang ke orang ni? Kalau datang, mungkin tak ada masalah. Kalau orang, pasti ada masalah. Cuma bezanya lebih besar atau lebih kecil. Jadi bila sebut tentang masalah, sudah pasti nak jalan penyelesaian. Sebab itu akak-akak, abang-abang, kalau ada masalah, jangan cari bomoh. Tahajud je. Bomoh dah kena keluar duit minyak lagi, duit pengeras lagi. Dia punya rizak, keputusan pun tak tahu lagi. Kadang-kadang bayar 300 dapat buah limau je kat oi. Buah limau kalau beli dekat tepi jalan baru RM3. Ini 300 dibagi. Jadi kalau ada masalah, ingat, Da'i Hakim pernah pesan buat tahajud. Ustaz, tak jadi pun, baru sekali buatlah seminggu ke 2 minggu ke. Macam kita jugalah berubat, makan ubat hari ni, esok nak terus baik, mana dapat. Banyak cantik kan. Jadi amalkan. Doktor kata ni sebulan habiskan ubat, insya-Allah baik. Begitulah tahajud. Ini buat malam ni, esok Ustaz tak nampak pun kesannya. Baru sekali, cubalah seminggu, sebulan. Baik, itu yang ketiga. Dan yang keempat, siapa yang buat tahajud ini akan dijauhkan daripada malapetaka, bala bencana. Ini bahaya tuan-tuan. Lagi-lagi zaman sekarang ni, musim hujan. Kadang-kadang kita mungkinlah kita bawa kereta dah hati-hati dah. Kita ni bawa kereta dah hati-hati dah. Tahu dah sekarang musim hujan, bahaya, jalan licin. Bawa kereta dah, orang lain yang langgar kita. Bawa kereta hati-hati. Lagi-lagi orang perempuan bang. Tengok orang perempuan kalau bawa kereta. Seat tu dia tarik ke depan, dia habiskan. Dia tarik sampai ke depan ni. Dah seat ke depan, duduk pula hujung seat. Begini bawa kereta. Tetapi tetap juga dilanggar orang dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sebab apa? Sebab bala bencana. Sebab itu jaga solat tahajud. Bila buat solat tahajud, insya-Allah, tengok-tengok suatu hari ada kemalangan, kita sikit lagi nak kena tapi tak kena, itu mungkin sebab tahajud. Jadi buat solat tahajud. Ada satu kisah tentang tahajud ini. Ada seorang pemuda, pemuda lah, pemuda yang duduk depan saya ni lah, yang menyandar ni pernah muda. Nak sebut tu takut terasa. Pernah muda. Ini sedang muda ni, abang-abang kita sedang muda ni. Ya. Ada seorang pemuda, dia jumpa Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Dia tanya, wahai Imam, aku ni dah banyak maksiat yang telah aku lakukan. Banyak maksiat yang aku buat, banyak dosa yang telah aku lakukan. Tapi aku peliklah Imam. Walaupun aku ni banyak buat maksiat, banyak buat dosa, tapi Allah tak pernah uji aku, tak pernah turunkan bala ke atas aku, tak pernah kemalangan, tak pernah jatuh miskin, elok je. Kenapa ya? Lalu tanya Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala kepada pemuda tadi, wahai pemuda, aku nak tanya balik. Bagi jawapan dulu, nanti tanya kamu dulu. Aku nak tanya kamu balik, wahai pemuda. Hari ini kamu senang tak nak bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tersentak pemuda tersebut. Dia kata, wahai Imam, sejujurnya aku susah nak bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Imam, kalau begitu, itulah seberat-berat hukuman yang telah Allah berikan kepada kamu. Tengok, hari ini tuan-tuan, cuba tengok diri kita, termasuk saya. Kalau hari ni kita jarang sedekah, jarang buat baik, jarang jaga solat jemaah, jarang menjaga adab dengan ibu dan bapa, tapi kehidupan kita elok je, tak pernah diuji. Hati-hati. Cuba tengok, senang tak nak bangun bertahajud? Susah Ustaz. Itu antara nikmat. Dia ada dua. Ada orang bila mana dia buat solat tahajud ini, dia rasa kemanisan. Dulu bila tak tertinggal solat tahajud, dia ke hulu ke hilir. Bang, kenapa ke hulu ke hilir? Saya tertinggal solat tahajud. Lalu dia qada. Sebab apa? Sebab dia anggap dah fardu.
Tetapi bila dah Allah tarik kemanisan ibadah, tertinggal solat tahajud, bang, bukan semalam tertinggal solat tahajud, nampak relax je. Hilang sudah kemanisan. Sebab itu tuan-tuan, hari ini banyak ujian, banyak benda yang Allah tarik. Kalau kita tak jaga hubungan dengan Allah, nampak macam okey je semua. Cuba tengok dari sudut kemanisan ibadah. Kalau dulu senang nak ke surau, tapi lambat laun ini 2-3 hari sebelum ni macam susah, mungkin kemanisan itu Allah telah tarik. Itu yang kita tak nak. Jadi jaga solat tahajud. Habis yang pertama. Yang kedua, antara sunnah yang paling kerap Nabi lakukan, kata para alim ulama, ialah Nabi sentiasa menjaga solat subuh berjemaah. Nabi tak jaga solat jemaah yang lain ke? Jaga. Cuma penekanan diberikan kepada solat subuh. Kenapa solat subuh? Tuan-tuan pun kalau tengok, tuan-tuan tahu. Tuan-tuan pergi sembahyang maghrib, bilangan softnya banyak, 3-4 soft penuh surau. Pergi Isyak banyak, pergi subuh 3 orang aja, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Itu je ada. Sebab apa? Subuh. Subuh susah nak bangun. Da'i tak da'i, ustaz tak ustaz, kadang-kadang susah juga nak bangun. Sebab itu subuh diberikan penekanan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sahaja subuh kena jaga, solat lain pun kena jaga. Solat jemaah, kalau tengok hari ni tuan-tuan, orang solat ramai tak? Ramai. Orang solat ramai. Solat berjemaah ramai. Solat sunat ramai. Tetapi ada satu benda ni yang tak ramai orang buat. Solat, semua orang solat. Berjemaah, ramai orang solat berjemaah. Tapi ada satu ni yang tak ramai orang buat. Menunggu masuknya waktu solat. Tak ramai. Kalau tengok, ada seorang je yang setia menunggu waktu solat. Siapa? Tok Bilal. Tok Bilal lah. Bang, awal ke surau? Udah aku Bilal, datang awal lah yuk, kata dia. Tengok. Sebab tu tuan-tuan jaga solat jemaah ni. Jaga solat jemaah. Sebab apa? Sebab lagi-lagi kita orang Muslim ni, orang lelaki lah nasihat saya. Kalau tengok antara penceraian berlaku di Malaysia ini, antaranya sebab tak jaga solat. Suami tak pernah imamkan isteri, isteri tak pernah berimamkan suami, ataupun tak jaga solat antara isteri dan suami. Ini bahaya. Sebab itu kita orang lelaki bang, kalau boleh kita kena ingat Quran lah. Kita kena ingat Quran berbeza atau lebih sedikit berbanding isteri kita. Kadang-kadang isteri komen, Kak, kenapa tak solat dengan suami? Ustaz, saya bukan tak nak solat dengan suami Ustaz. Akak hidup dengan suami dah 60 tahun, 50 tahun. Rasa bosan Ustaz. 50 tahun kahwin Ustaz, bacaannya sama sahaja. 50 tahun solat. Rakaat pertama dah boleh agak surah apa? Rakaat kedua dah boleh agak surah apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Isi kalau kan cakap. Lepas ni mesti kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Dah agak dah dia kata. Macam mana tak bosan Ustaz? Hidup 50 tahun duk baca kuliah kulullah, kuliah kulullah, kuliah kulullah. Bosan Ustaz. Ingat nak tukar surah lain, tak ada tukarnya. Itu Ustaz kalau nasib baik. Kalau nasib tak berapa baik Ustaz, tak jumpa jalan keluar, sesat begitu je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la rukuk je lah. Duk situ Ustaz, duk wala orang solat maghrib 6-7 minit, dia 17 minit Ustaz. Duk main wala, apa katanya? Tak jumpa-jumpa.
Sebab itu orang perempuan, orang lelaki, saya bagi tips, kalau tak nak malu dengan isteri, kita ingat Quran. Berhentilah baca surah lazim belakang isteri, depan isteri. Baca yang tengah-tengah, Baqarah, Ali Imran. Sebab apa? Sebab kalau salah, isteri tak tahu. Ini kalau salah, dia tegurnya. Betul? Ustaz, saya berdebar Ustaz. Saya bukan tak nak imamkan isteri Ustaz. Saya berdebar Ustaz. Isteri saya Ustaz hafizul Quran, hafizah 30 juzuk dalam dada. Lepasan Darul Quran 30 juzuk dalam dada. Abang lepasan apa? Saya Darul Ihsan je Ustaz. Darul Ihsan je Ustaz, Tok Imam kampung ya. Ini isi 30 juzuk. Sebab itu kena didik bang. Sebab apa? Kadang-kadang bila takut ni dia tukar habis. Laki ni kalau takut jadi Tok Imam, dia tukar habis. Tabbat yada Abi Lahab ke Abi Jahal kata dia. Sudah Abang Abi Lahab, Abi Lahab wa tab. Tapi bila kita baca ayat pertengahan Quran, bacalah contoh surah Al-Insan, surah Al-Maidah, surah An-Nisa, isteri kalau salah pun dia akan kata sedap. Saya ada pengalaman. Jadi imam tak ingat, kita jam ke surah lain, lompat ke surah lain. Habis solat jumpa makmum Ustaz, sedap suara Ustaz. Sedap suara Ustaz. Saya bisik dalam hati, padahal aku dah tukar 2 kali surah ni. Dah tukar 2-3 surah dah tukar. Tapi makmum yang tak tahu, sedap suara Ustaz. Tengok. Jadi akak abang jaga solat jemaah. Ustaz, bila nak berjemaah dengan suami, bukankah dituntut solat berjemaah di masjid, di surau? Ya. Solat fardu buat di surau, buat di masjid. Berjemaah dengan suami bila? Ketika solat sunat. Solat sunat tahajud boleh. Kalau abang-abang takut nak jadi imam, pilih solat sunat yang tidak keluarkan suara. Solat sunat apa yang tak keluar suara bang? Dia bukan tak keluar suara, dia keluar cuma baca slow. Macam solat asar. Apa dia? Solat apa? Banyak. Solat sunat duha boleh, solat sunat apa? Solat mayat pun boleh. Boleh solat mayat. Solat mayat tak keluar suara. Buat. Asal ada mayat je meninggal, ajak isi sekali sembahyang. Sebab apa? Sebab kita nak didik keluarga kita supaya solat inilah sebenarnya menjadi tunjang kepada keluarga bahagia. Habis solat jemaah subuh. Jadi mulai malam ini cuba kita jaga solat jemaah subuh. Semoga nanti menjadi salah satu sunnah yang telah kita lakukan. Baik, habis. Yang ketiga, antara yang ketiga iaitu Nabi selalu istighfar. Antara sunnah yang ketiga yang paling kerap Nabi lakukan, kata para alim ulama, ialah Nabi sentiasa istighfar. Banyakkan istighfar. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih aktsaru min 70 marrah." Nabi kata, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah lebih 70 kali sehari. Dalam riwayat yang lain 100 kali sehari. Nabi bukan pendosa, orang yang maksum, tiada dosa, tetapi tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi-lagilah. Sebab itu ada satu kisah tentang istighfar. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal ni dia pergi bermusafir. Kalau bahasa kita travel pergi jalan jauh, bermusafir. Sampai satu saat Imam Ahmad dia penat. Macam kita lah jalan jauh penat. Bila penat, Imam Ahmad bin Hanbal cari masjid untuk rehat. Ini pengajaran yang boleh kita gunakan, yang boleh kita dapatkan, iaitu bila penat cari masjid bang. Jangan cari tempat lain. Penat cari masjid. Cari masjid, bila buang air ke dan sebagainya boleh juga. Tetapi buatlah solat sunat tahiyatul masjid. Ini asal masuk masjid tandas, asal masuk masjid tandas. Tandas aja kerjanya. Kenapa masuk tandas masjid? Sebab percuma, tak kena bayar katanya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun dah masuk masjid nak rehat. Bila Imam Ahmad bin Hanbal masuk masjid, dihalau oleh Tok Siak. Tok Siak tanya, "Awak masuk nak solat ke nak rehat ni?" "Saya masuk, saya nak rehat, saya berjalan jauh letih." Kata Tok Siak, "Jangan, kalau kau nak rehat kau keluar."
Kan kalau kau rehat dalam ni kan, Alio basi keluar lah dan sebagainya, kau keluar. Kenapa dihalau Imam Ahmad bin Hanbal, Ustaz? Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal ni orang ulama besar, terkenal? Dulu namanya dikenali, nama ulama dikenali. Oh, Imam Ahmad bin Hanbal aku kenal. Tetapi rupanya orang tak kenal. Sebab dulu mana ada Instagram bang, tak ada Google. Kalau ada Google dah lama dah. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Tak jumpa. Dulu tak ada Google, dulu tak ada Instagram. Kalau ada Instagram dah lama dah. Imam Ahmad bin Hanbal buat Imam Ahmad _Hanbal, contoh. Tapi sekarang tak ada bang. Jadi bila tengok rupa tak kenal lah. Kenal, rupa tak kenal. Jadi dihalau Imam Ahmad bin Hanbal. Bila dihalau Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal pun keluar lah. Keluar. Bila keluar dipanggil oleh seorang pakcik penjual roti. Dipanggil pakcik, dipanggil Imam Ahmad, wahai tuan, sinilah. Aku tengok kamu ni letih semacam, lemah, longlai, tak bertenaga. Meh, sini. Duduk di kedai aku, berehat di kedai aku. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pergilah ke kedai pakcik ini. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal bila sampai ke kedai pakcik ni, duduk di kedai pakcik ni, dia bukan duduk saja. Ini pengajaran yang kedua. Sampai ke tempat orang, jangan duduk saja. Tengok environment dia, suasana dia, adat dia. Oh, orang kampung Pajam ni begini adat dia. Oh, orang kampung Peranang begini adat dia. Tengok. Seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal masuk kedai pakcik tersebut, duduk di kedai pakcik tersebut, pakcik penjual roti ni, dia tengok perangai pakcik ni. Dia tengok perangai pakcik ni pelik. Sebab perangai pakcik ni, apabila dia tenyih roti, dia akan istighfar. Dia tenyih roti, dia istighfar. Dia tebal roti, dia akan istighfar. Dia ambil pekakas, dia akan istighfar. Maknanya semua yang dia buat akan diiringi dengan istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal pun pelik lah. Dia tanya, wahai pakcik, aku nak tanya kamu ni. Aku tengok kamu ni pakcik, pelik perangai kamu ni. Pelik perangai kamu ni pakcik. Kamu apabila kamu buat sesuatu, kamu istighfar. Buat tenyih roti istighfar, tebal roti istighfar, ambil itu istighfar, ambil ini istighfar. Ma faidatu istighfar? Apa faedah di sebalik kamu beristighfar? Lalu jawab pakcik tadi, tiada sesuatu perkara yang aku lakukan diiringi dengan istighfar, melainkan semua permintaan aku akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, hebat. Tapi kata pakcik tadi, ada satu lagi ni, permintaan aku yang tidak dikabulkan lagi sehingga hari ini. Tanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang satu lagi tu apa pakcik? Cekabar. Satu lagi tu apa? Lalu kata pakcik tadi, yang satu lagi yang masih lagi tidak dikabulkan sehingga hari ini ialah aku ingin sangat berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Terkejut Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, popular juga aku ya. Macam kita lah, pergi tempat orang, saya nak sangat jumpa Ustaz Roslan. Oh, terkejut gitu. Popular juga aku ni, walaupun tak ada Instagram, tak ada Facebook. Begitulah. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau begitu pakcik, hajatmu sudah dikabulkan hari ini, kerana akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis makcik tu, pakcik tadi. Tengok tuan-tuan, kelebihan istighfar. Jadi tuan-tuan, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Tuan-tuan nak jumpa siapa dalam hidup ni? Bang, nak jumpa siapa bang? Nilofa, istighfar lah bang. Nak jumpa Nilofa, istighfar lah. Saya ni ustaz peminat Nilofa, istighfar. Mana tahu esok lusa datang Nilofa ke kampung Pajam, istighfar. Macam kakak nak jumpa siapa kak? Contoh Wani Hasrita, istighfar lah. Jadi banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab apa? Kadang-kadang kita hari ni doa mungkin sebab dosa kita. Ustaz, saya hari ni dah doa macam-macam ustaz. Nak doa anak soleh tak soleh ustaz. Dah doa macam-macam. Doa ketika solat hajat lah, bangun 1/3 malam lah, doa dekat Kaabah lah, doa dekat Mekah lah, doa dekat Madinah lah. Tak jadi baik ustaz. Doa dekat baca ayat Yasin dekat
dekat air lah. Air bukan sebarang air bandung Ustaz saya baca ni. Baca Yasin kat air bandung, air sirap, air limau, tak jadi baik juga anak. Sebab apa Ustaz? Mungkin antaranya kerana dosa kita, harta kita. Sebab tu istighfar, banyakkan istighfar. Supaya apa? Bila istighfar, dosa habis, dosa diampunkan, barulah dinaikkan akan permintaan kita. Baik, habis istighfar. Dan yang keempat ialah jaga wuduk. Yang keempat tuan-tuan, antara sunnah yang paling kerap Nabi lakukan, kata para alim ulama, ialah Nabi sentiasa menjaga wuduk. Jaga wuduk tuan-tuan. Kita hari ni kalau nak jaga wuduk, bangun daripada tidur sehinggalah tidur kembali, memang susah lah bang. Memang susah lah. Sebab fitrah kita ni asyik-asyik nak kentut, asyik-asyik nak kentut. Angkat je takbir, Allahu Akbar, ambil balik wuduk. Itu perangai kita, itu fitrah kita. Sebab itulah kalau kita nak jaga memang susah. Tetapi apa yang boleh kita buat, cuba kita ambil keberkatan bermula daripada solat maghrib sehinggalah masuk solat isyak. Bila masuk solat maghrib ambil wuduk, habis solat maghrib duduk. Jangan batalkan wuduk. Jangan buat perkara-perkara yang batalkan wuduk. Duduk sekejap-sekejap ke. Macam sekarang isyak awal kan. Duduk sekejap, masuk isyak, solat isyak, kemudian nak batal-batal lah. Paling kurang ambil keberkatan waktu antara maghrib dengan isyak. Untuk kita contohi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis yang keempat. Dan yang kelima ialah antara sunnah yang paling kerap Nabi lakukan ialah Nabi sentiasa sedekah. Sedekah tuan-tuan, sedekah jangan cakap lah. Dia sebenarnya benda yang saya sebut semua ni tuan-tuan dah pernah dengar dah. Dah pernah dengar, datanglah mana-mana ustaz, sikit-sikit solat tahajud, sikit-sikit sedekah. Dia tahu dah kelebihan, cuma tak buat. Tak buat bukan sebab tak tahu kan. Kita tak buat sedekah, tak buat tahajud bukan sebab tak tahu ustaz, tahu je, cumanya tak teringat, terlupa. Makcik tahu je ustaz kena buat solat tahajud, jaga solat subuh berjemaah, tahu je, cuma tak buat sebab terlupa, tak teringat. Jadi masalahnya, jadi penyelesaiannya senang je. Lepas ni buat satu macam kertas, contoh istighfar, buat kertas pendek, tampal dekat mana yang selalu kita tengok. Contoh kalau perempuan kat mana, tempat mana yang selalu perempuan pergi? Cermin, tampal kat cermin kan. Perempuan kan selalu pergi cermin, cantik tak saya ni, kuputih contohlah kan. Pergi kat cermin tampal, Kiah, istighfar Kiah, kau tu dah tua dah, istighfar sikit, banyak dosa kau ni. Kita pun astaghfirullahalazim. Laki kat mana selalu pergi? TV lah, letak kat TV. Sebelum tengok TV, istighfar dulu, kau tu banyak dosa. Istighfar. Maknanya apa? Benda ni semua dah tahu, tak terbuat kerana terlupa. Sebab itu cara dia senang je. Letak kertas dekat handset ke, kalau selalu dekat handset, letak kat handset. Sebelum buka handset, banyakkan istighfar, banyakkan tahajud, banyakkan sedekah. Jadi banyakkan sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 6 bulan sebelum masuk Ramadan, para sahabat Nabi dah panas enjin. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, para sahabat Nabi dah panas enjin, dah biasakan sedekah, dah biasakan baca Quran, dah biasakan melangkah ke surau. Jadi bila masuk bulan Ramadan, orang ajak tadarus, senang. Orang panggil solat tarawih, senang. Orang hulur tabung, senang masuk kan. Sebab apa? Dah terbiasa. Enjin dah panas. 6 bulan sebelum masuk Ramadan dah panas enjin. Itu sahabat Nabi. Kita panas enjin bila bang? Kita panas enjin ketika Ramadan. Ramadan lah baru nak start enjin, barulah nak biasakan baca Quran banyak. Tu yang macam tersekat-sekat ustaz, tersekat-sekat. Satu muka 3 jam dia ambil masanya. Sebab apa? Duk baca kolak ke koluk gitu, tertukar. Jadi sahabat Nabi 6 bulan dah panas enjin. Kita bulan Ramadan baru panas enjin. Sebab itu bila habis bulan Ramadan, jangan sejukkan enjin ni. Jangan sejukkan enjin, paling kurang maintain panas. Kalau bulan Ramadan selalu baca Quran, satu hari 3 juzuk, paling kurang buat satu hari 1 juzuk. Kalau dulu bulan Ramadan ustaz, setiap malam sedekah, paling kurang setiap hari Jumaat sedekah. Kalau dulu ustaz baca Quran, solat sunat tarawih tak tinggal ustaz 20 rakaat,
paling kurang buat solat sunat tahajud ke, solat sunat qabliyah atau ba'diyah selepas solat fardu, paling kurang maintainkan kepanasan enjin. Jadi begitulah, hari ini banyakkan sedekah, banyakkan sedekah. Dia umpama begini tuan-tuan, kita sedekah ni umpama beginilah, benda cawan ni kalau dah banyak air, dah penuh air, tuan-tuan letak air lagi, dia masuk tak? Tak kan? Ataupun dalam cawan ni penuh dengan benda lah, contoh pasir. Kalau dah penuh dengan barang, kita nak masukkan barang lain, muat tak? Tak. Bila kita keluarkan sikit, masuk barang lain, masuk tak? Masuk. Maknanya apa? Hari ni mungkin kita tak murah rezeki. Ustaz tengok orang lain murah rezeki, saya tak murah-murah Ustaz. Asyik mahal rezeki je. Tak murah-murah. Sebab mungkin tak kurang keluarkan sedekah, zakat dan sebagainya. Jadi keluarkan sedekah, biar ada kosong, Allah ganti dengan rezeki yang baru. Itu sifir dia. Baik, habis. Dan yang keenam ialah solat duha. Antara sunnah yang paling kerap Nabi lakukan, Nabi sentiasa mendirikan solat sunat duha. Disebut dalam kitab Bulughul Maram, Nabi bersabda, barang siapa yang membuat solat duha 4 rakaat, 4 rakaat, bunyalahu baitin fil jannah, akan dibina mahligai di syurga nanti. Kalau tuan-tuan nak ada hartanah dekat syurga, buat solat duha 4 rakaat. Ustaz, saya ni sibuk, kerja sibuk, tak dan 4 rakaat. Dapat buat 2 rakaat pun mujur Ustaz. Mujur dapat buat. Boleh ke Ustaz dapat mahligai? Buatlah 2 rakaat pun, yang penting istiqamah, kerana Allah tu kaya kan? Allah kaya. Buat 2 rakaat tetapi istiqamah, Allah kata kau nak ambil mahligai, kau ambil lah. Tapi kalau kita buat 4 rakaat, hari ni buat, esok tak buat, lusa buat, tulat baru buat, tak cantik. Yang penting istiqamah. Jadi buat solat duha. Habis. Dan yang terakhir, kata ulama, antara sunnah yang paling kerap Nabi lakukan ialah membaca Quran sebelum terbit fajar. Membaca Quran. Baca Quran kak. Baca Quran. Bila sebut tentang Quran ini, jadilah seperti Sa'id ibnu al-Musayyib. Sa'id ibnu al-Musayyib mencintai Quran, selalu mencintai, sehingga ada satu kisah, perangai Sa'id ibnu al-Musayyib ni, perangai dia ada Quran. Dalam Quran itu dia akan selitkan duit. Ada Quran, dalam Quran dia akan selitkan duit. Jadi satu hari ada seorang pemuda ni, dia tahu dah perangai Sa'id ni, dia akan letak duit dalam Quran. Jadi dia kata, aku nak ambil Quran Sa'id. Bila aku ambil Quran Sa'id, automatik aku dapat duit Sa'id. Jadi satu hari Sa'id sembahyang. Sa'id pun sembahyang, Allahu Akbar. Bila Sa'id sembahyang, orang muda tadi dia nampak Sa'id tengah sembahyang, dia pun ambil Quran Sa'id, dia bawa lagi. Sa'id yang perasan Quran kena curi, dia lajukan solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lajukan solat. Habis solat, terus kejar mamat ni. Kejar punya kejar tuan-tuan, dapat tangkap. Dapat tangkap. Mamat ni cakap, ya wahai tuan, saya minta maaf, saya curi ni. Lalu kata Sa'id, sabar kata Sa'id, aku kejar kamu bukan aku nak duit aku kembali. Aku kejar kamu sebab aku nak Quran aku balik. Quran kau bagi aku, duit kau ambil. Tengok Sa'id. Nak katakan cinta Al-Quran, dia tak fikir dah dunia. Aku kejar kamu ni bukan sebab duit ni. Aku kejar kamu ni sebab Quran. Kau bagi Quran balik, duit nah kau ambil, nah main jauh-jauh. Macam tu Sa'id. Kita hari ni agak-agak macam mana iman kita? Contoh Tok Imam tengah solat kan, Tok Imam semalam baru beli kereta baru. Bukan kereta biasa-biasa, kereta BMW. Kereta BMW. Dalam kampung dia je orang pertama pakai BMW. Yang lain semua Mercedes. Contoh. Dia pakai BMW. Jadi imam dia bunyi kereta. Bom. Ini kereta BMW ni. Ini bunyi exhaust BMW. Atau imam pun tak senang duduk. Dia pun cepatkan solat. Selalunya baca surah panjang-panjang. Ini baca surah pendek je. Keluar Allah. Itu pun bagi 2. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Cepatkan solat, cepat solat. Habis salam terus bangun kejar. Kejar, dapat tangkap pemuda yang curi kereta dia.
Tok pemuda cakap, maaflah Tok Imam, saya curi kereta Tok Imam ni sebab isi nak bersalin. Kereta pancit tayarnya rosak. Terpaksa curi kereta Tok Imam sebab nak hantar bini ke hospital. Nak bersalin ni. Tok Imam cakap, tak apa. Aku kejar kamu bukan sebab aku nak kereta aku. Aku kejar kamu sebab aku nak Al-Quran yang ada dalam kereta aku. Nah, kunci BMW kau ambil, Quran kau bagi aku. Agak-agak ada tak Tok Imam macam tu? Kalau ada Tok Imam macam tu, tuan-tuan, saya pun nak curi. Kalau ada, bagi tahu saya pun nak curi. Tok Imam kata, nah, kau ambil Quran. Tak ada. Zaman sekarang tak ada macam tu. Imam je tak ada. Da'i, ustaz ke sama je. Kereta kau bagi aku, nah, Quran kau ambil, baca sampai dapat hidayah, masuk Islam, sudah. Itu kita lah. Tengok, tapi iman Sa'id ibn al-Musayyib, dia kejar sebab nak Quran dia. Cintakan kepada Quran. Sebab itu tuan-tuan, hari ini jadilah kita kepada Quran. Baca Quran selalu. Sebab orang yang baca Quran, dia akan jadi ahli Quran. Hari ini tuan-tuan, kalau tengok orang muda hafal Quran, kita dengki tak? Kan? Tengok anak-anak tahfiz kan Ustaz, bila tengok TV1, buka TV1, tilawah antarabangsa, hafazan peringkat antarabangsa. Yang masuknya muda-muda Ustaz, umur 20 tahun, umur 25 tahun, yang muda-muda Ustaz. Bila akak tengok, pakcik tengok, rasa cemburu. Kita ni tuan-tuan baca Quran sampai ingat. Hari ni baca Quran sampai bila Ustaz? Sampai ingat. Kalau tuan-tuan baca Quran selalu, tuan-tuan akan ingat. Mana dalil Ustaz baca Quran akan selalu ingat? Mana? Tak ada dalil. Habis. Tapi kita ada eksperimen. Tuan-tuan nak percaya, tengok eksperimen ni. Saya baca 2 ayat. Yang pertama, kalau tuan-tuan dapat baca, dapat jawab, saya bagi madu. Madu ya, ini madu betul. Madu lah, bukan bermadu. Akak-akak jangan salah dengar pula. Bermadu salah. Ini madu ni. Siapa dapat jawab, saya bagi madu. Tapi harap-harap tak boleh jawab lah ya? Mahal juga madu tu. Yang pertama, kalau boleh jawab, saya bagi madu. Yang kedua, insya-Allah tuan-tuan boleh jawab. Ini saya yakin tuan-tuan boleh jawab, tak ada hadiah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina la yu'minuna bil akhirah. Adik-adik boleh sambung? Ada yang boleh sambung? Akak-akak ada yang boleh sambung? Ada? Tak ada? Tak ada ya? Alhamdulillah. Selamat madu aku. Baik. Yang kedua ni ramai boleh jawab, insya-Allah boleh jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Anak kecil boleh jawab bang. Kita yang berjanggut tak boleh jawab, malulah. Tengok ajit laju, wal Quranil Hakim. Boleh jawab, abang-abang boleh jawab, cuma malu segan. Nampak tak keluar suara tapi mulut gitu. Maknanya boleh jawab. Yang pertama, sebab apa abang-abang tak boleh jawab, akak-akak tak boleh jawab? Bila saya baca yang pertama, semua pakat termenung. Tanya orang sebelah, ayat Quran ke tu? Macam Injil bunyinya katanya. Macam bukan ayat Quran. Macam tak pernah dengar. Tengok. Yang pertama ayat Quran. Kita tak boleh sambung dan tak boleh jawab sebab jarang dengar, jarang baca. Yang kedua, kita boleh sambung, boleh ingat sebab selalu baca. Kak, macam mana akak boleh ingat Yasin kak? Macam mana tak ingat Ustaz? Dah setiap malam Jumaat kami duk baca. Datang malam Jumaat baca Yasin. Datang malam Jumaat baca Yasin. Datang malam Jumaat baca Yasin. Bila kami baca Yasin Ustaz, insya-Allah malam tu malam Jumaat, kata dia. Macam mana Ustaz tak ingat? Duk baca selalu. Ingatlah Ustaz. Tengok. Itu Yasin bang. Yang dibaca seminggu sekali, hanya selepas solat maghrib sampai Isyak. Yasin bukan satu muka, banyak. Kita boleh ingat sebab apa? Baca selalu, dengar selalu. Begitulah Quran. Kita kalau nak ingat Quran, jangan ikut orang muda. Orang muda, anak tahfiz yang muda-muda, dia hafal Quran macam mana bang? Begini hafal Quran. Terhuyung hayang badannya. Bismillahirrahmanirrahim ni. Terhuyung hayang begini. Orang muda boleh lah, pinggangnya masih kuat. Kita yang dah tua jangan ikut orang muda. Sekali hayun boleh lagi bang. 2 kali hayun, prek, slip disc.
Sebab itu jangan ikut orang muda. Orang muda cara dia. Kita yang tak berapa muda macam mana? Dengar selalu, baca selalu. Bukti dia Yasin tadi. Contoh, dalam Quran ada 114 surah. Bulan pertama abang baca contoh Al-Mulk. Nak target, nak baca Al-Mulk, nak ingat Al-Mulk, nak hafal Al-Mulk. Bagi mereka yang tak hafal, dengarlah pagi, petang, malam, basuh baju, basuh pinggan, naik motor, naik kereta, dengar Al-Mulk, baca Al-Mulk. Selalu dengar. InsyaAllah masuk hari ke-30, cukup sebulan, boleh ingat Al-Mulk. Habis. Bulan kedua pula, target nak surah As-Sajadah bagi mereka yang tak ingat. Pagi, tengah hari, petang, malam, basuh pinggan, naik motor, naik kereta, baca Al-Mulk, dengar Al-Mulk. InsyaAllah cukup 30 hari. Bulan kedua ingat As-Sajadah tadi. Jadi ingat, start dengan surah-surah pendek. 2 bulan, 2 surah sudah ingat, tinggal lagi 112 surah. Mana baca selalu. Jadi bila akak-akak baca selalu, bila dengar selalu, insya-Allah boleh ingat Quran. Barulah cucu kita bangga. Cucu dia hafal Quran, dia cerita dekat kawan dia, aku ni nak cerita dekat korang ni, atuk aku umur 70 hafizul Quran. Atuk aku dah ingat Quran 30 juzuk. Member tak percaya, ya ke atuk kau dah tua-tua begitu ingat Quran? Iya. Kau biar betul? Iya. Tak percaya kau datang kampung aku, kau tebuk atuk aku. Member dia ni tak puas hati, dia pergi kampung, dia jumpa atuk dia. Tok, atuk ni atuk kepada Luqman ya? Nak tanya atuk, Luqman kata atuk ni ingat Quran, tapi macam tak ingat je tok, umur dah 70. Ya ke atuk ingat? Ya. Cucu dia pun tebuk, kawan cucu dia pun tebuk. Bukti dia saya nak tebuk atuk. Atuk kata tebuklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Sambung tu. Atuk gelak je. Atuk kata engkau ni. Dia kata soalan aku bukan soalan wadduha. Itu senang sangat atuk kata. Cuba kau tebuk Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran yang tengah-tengah sikit kau tebuk. Oh, terkejut cucu dia. Bila tebuk boleh jawab. Cucu dia kata betul lah atuk engkau ni ingat Quran. Baru kita bangga. Kalau tuan-tuan ingat Quran ni, saya rasa imam kita sekarang pencen tuan-tuan. Macam mana tak pencen ustaz? Baca sikit kena tegur, baca sikit kena tegur. Salah memanjang. Sebab itu kita nak ingat Quran bagaimana? Baca selalu. Bila baca kita akan jadi ingat Quran. Sebab itu disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ya ashabi. Bacalah Quran kata Nabi. Nanti Al-Quran akan datang kepada kamu memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapakah sahabat Quran di sini? Kata ulama jikalau buat 3 perkara. Yang pertama baca Quran. Baca Quran. Yang kedua tadabbur Quran, belajar Quran sebut ayat ini tentang apa, ayat ini tentang apa. Dan yang ketiga amalkan isi kandungan Quran. Quran kata bayar zakat, bayar. Buat baik dengan anak yatim, buat baik. Banyakkan sedekah, sedekah. Solat jangan tinggal, solat. Jadi bila dah buat 3 ini kata ulama akan diiktiraf sebagai sahabat Quran. Jadi tuan-tuan, jomlah kita buat 7 sunnah ini. Semoga dengan 7 sunnah ini meletakkan kita dalam radar syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cintakan baginda. Orang yang cinta seseorang, dia akan sanggup buat apa sahaja. Kita nak buat nak buat berjuang kepada Nabi, Nabi sudah tiada. Jadi kata ulama, antara salah satu cara menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dengan membuat segala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak buat banyak, tapi bila tak mampu jangan tinggal semua. Paling kurang kita buat 7 sunnah ini yang saya sebutkan tadi. Moga-moga Nabi pandang kita di akhirat nanti dan Nabi kurniakan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi saya fikir setakat itu sajalah perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah jikalau ada masa kita jumpa lagi. Sebab semua dah nampak dah macam dah muka makanan tuan-tuan ya. Sikit-sikit pandang sana, sikit-sikit pandang sana. Sebab saya pun dah terpandang sana tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita berhenti seketika. Saya mengucapkan jutaan kemaafan kepada tuan-tuan, kepada puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah jikalau ada salah silap, tersalah bicara, tersalah kata. Dan jutaan terima kasih kepada yang menjemput saya. InsyaAllah jikalau ada masa kita jumpa lagi. Senyum ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.